Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'd. Kita sambung lagi perbincangan kita. Ana cuba ringkaskan ya. Ana sifat fi'liyah Allah Ta'ala ni besar. Perbincangan tentang sifat ikhtiyariyah ini dan syubhatnya begitu banyak. Dan dia merupakan medan pertempuran yang sebenar di antara ahli sunnah dan juga aliran-aliran lain, including aliran yang kita kata aliran sunni dalam teologi, iaitulah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah sekalipun, bukan sahaja dalam circle i'tizal atau circle syi'i, bahkan kita kata dalam circle yang paling rapat dengan ahli sunnah wal jamaah, dalam circle sunni al-mutasannim, ya, yang dikata aliran yang paling hampir. Tetapi di sinilah tempatnya di mana kita berpecah persimpangan yang di mana Asy'ariyah mengambil jalan yang lain, berpisah daripada the straight path yang ditempuhi oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi semalam kita dah bincang di antara i'tirad yang mereka sebut, annal qabila li syai' la yakhlu an yattasifa imma an yattasifa bihi atau an yattasifa bididdihi. Sesuatu yang menerima akan sesuatu, mestilah dia bersifat dengan sesuatu itu, atau dia bersifat dengan lawan bagi sesuatu. Kita kata mukaddimah ni perlu diperincikan. Apa yang kamu nak maksudkan dengan lawan sesuatu? Adakah semata-mata lawan, ataupun maksudnya lawan yang khusus, naqid yang wujudi, yang khas? Ya? Jadi kalau kamu nak kata, kalau Allah Ta'ala, ya, bersifat dengan turun, nuzul, ya, maka dia tak boleh tidak turun, dia kata. Memanglah Tuhan tidak boleh tidak turun. Tuhan akan turun pada waktu yang dia tetapkan. Ya? Tuhan bersifat dengan istiwa sejak azali. Ya, tapi dia hanya melakukan istiwa itu pada masa yang dia kehendaki, setelah mana dia menciptakan langit dan bumi, setelah adanya arash, dia istiwa. Tuhan meridai orang yang beriman. Ya, setelah mana orang itu beriman. Adapun sebelum dia beriman, ketika dia masih kufur, Tuhan tidak redha kepadanya. Ya? So memang akan ada sifat itu, bukannya tidak ada. Ia menyebabkan apa? Kita kata ini menyebabkan kita menyifatkan Tuhan dengan sifat kekurangan. Tak? Ya? Dan sifat fi'liyah ikhtiyariyah ini, dia adalah sifat sempurna pada masanya. Sebab itu perbuatan Tuhan disifatkan dengan hikmah. Dan hikmah ialah fi'lu ma yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi fi waqti alladhi yanbaghi. Buat perkara yang sepatutnya dengan cara yang sepatutnya pada masa yang sepatutnya. Dia mestilah cara yang betul, mestilah perkara tu memang betul untuk dibuat dengan cara yang betul juga pada waktu yang tepat. Perbuatan yang pada dasarnya betul, kalau dibuat dengan cara yang tak betul juga. Dibuat dengan cara yang betul, tapi waktunya tak kena. Ya? Waktunya tak kena. Contoh, macam mana waktu tak kena? Sekarang orang Islam tengah berperang dengan orang kafir. Kafir yang paling utama sekali, iaitulah Yahudi, Israel. Ya? Tiba-tiba, kau nak pergi cerita pasal masalah akidah kita ni, bahaya Syiah, ahli Hamas ni,
ada minta bantuan support daripada Iran. Iran ni adalah negara Syiah. Jadi ini masalah yang kita kena bagi peringatan kepada orang. Buat macam betul. Tapi tak kena masa. Tak kena cara. Ini bukan masa kau nak cerita pasal masalah-masalah ini. Orang tengah duk perang. Dan perang telah pun bermula. Tiba-tiba duk cari punca. Kalau mereka tak lancarkan serangan, adakah akan jadi macam ni? Benda dah jadi. Qadarullah. Ma sya'a fa'al. Wala taqul law. Jangan kata kalau. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kerana sebut kalau ini membuka amalan syaitan. Kan? Ha. Habis kalau kita nak kira, oh Hamas minta bantuan Iran. Habis Saudi dulu minta bantuan Amerika. Awak Amerika ikhlas. Amerika tu bagus. Akidah dia akidah tauhid. Tak, kan? Dan Hamas itu pergi minta bantuan Amerika setelah mana Iran, setelah mana negara-negara Sunni mengambil sikap tunduk kepada tekanan Amerika Syarikat untuk membantai Hamas setelah mana Hamas menang dalam pilihan raya. Ya, akhirnya Amerika rasa tak patut Hamas ni menang pasal dia parti Islam dan menggugat kedudukan parti Fatah yang berideologi sekular, nasionalis sekular. Kemudian negara-negara Arab tunduk pada tekanan Barat, tarik sokongan, tarik bantuan dan gulingkan kerajaan yang dipilih secara demokrasi dalam pilihan raya, sekat mereka dan hambat mereka dan halau mereka pergi ke tepi Gaza, dan mereka tak ada lagi sumber, kan? Nak minta bantuan. Yahudi tiap-tiap hari masuk, ambil alih kampung-kampung, bunuh orang tiap-tiap hari. Ya? Dan Fatah tak mau tolong. Dia dengan dia punya kehidupan dia, dengan dah diikat, dirantai, ditambat oleh Yahudi, ditambah oleh Amerika. Jadi kalau kita kata, kalau dulu you boleh bagi alasan yang sama untuk kerajaan Saudi, benarkan tentera-tentera salib masuk pijak tanah Al-Haram Al-Sharif, tanah bumi yang merupakan tanah yang Nabi dah kata akhrijul Yahuda wan Nasara min Jaziratul Arab. Nabi suruh halau keluar Yahudi dengan Nasrani dari Jazirah Arab, tapi dengan alasan terdesak, dengan alasan darurat, kamu boleh izinkan mereka ni masuk balik main. Kenapa ada dua neraca yang berbeza untuk benda yang sama? Kan? Jadi itu contoh kita kata nak bagi faham. Kadang-kadang ada benda betul yang nampak betul, tapi kalau buat tak kena gaya. Jadi bila kita kata, kalau kata golongan yang menolak sifat fi'liyah, sifat ikhtiyariyah, dia kata kalau dia kata Tuhan mencintai orang yang mukmin, mencintai fulan min fulan kerana dia itu orang yang beriman. Tapi Tuhan hanya akan mencintai dia pada masa dia jadi mukmin. Sebelum jadi mukmin, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, Tuhan tidak mencintai dia. Tuhan murka dan benci kepada dia. Dia kata, ya, itulah yang sepatutnya. Kalau Tuhan cinta dan suka kepada Abu Sufyan, masa dia kafir, masa dia menentang Nabi, dia mencemuh Nabi, kan tak betul itu. Kan karut tu. Sifat itu adalah sifat yang mulia, terpuji, apabila Tuhan mencintai Abu Sufyan, meredai Abu Sufyan setelah dia masuk Islam. Barulah betul. Kan? Kalau kita, sekarang Asy'ariyah kata tak, Abu Sufyan tu masa dia kafir, masa dia celah Nabi, masa dia menentang Nabi, masa dia sujud dekat berhala, Tuhan memang duk sayang dekat dia dah. Tuhan memang duk redha dah kat Abu Sufyan. Kan tak betul itu. Maknanya masa Abu Sufyan duk sujud dekat berhala sebelum dia masuk Islam, kita boleh panggil dia Abu Sufyan radhiyallahu anhu dah lah.
Kan nampak macam tak masuk akal. Memang tak masuk akal pun. Takkan kita nampak. Memang tak betul lah. Radhiyallahu anhu itu hanya dapat kepada Abu Sufyan setelah dia masuk Islam. Kan? Baru betul. Barulah sifat itu sifat yang kena padan. Kalau satu orang tengah duk langgah arak, tengah duk minum arak, tengah duk berzina, duk atas perut pelacur. Tapi dia ni diketahui oleh Tuhan, lepas ni dia akan bertaubat jadi orang yang soleh, jadi waliullah. Takkan kita nak kata masa dia tengah duk berzina di atas perut pelacur sambil duk langgah arak masa tu, Tuhan duk sayang dekat dia masa tu. Tak betul itu. Kan? Tak tak itu sifat yang jelek, bukannya sifat yang bagus. Mencintai dan redha itu hanya padan bila dia bertaubat, dia meninggalkan maksiat, dia kembali kepada Allah, dia mengaku dosa-dosanya, dan ketika itu Tuhan sayang dia. Itulah betul. Kan? Jadi ini maksud kita. Sebab kita kata, dan itulah yang sesuai dengan nas pun. Allah kata, Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kata, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Idh yubayyi'unaka, ketika mana? Ada waktu dia. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang yang ada ciri-ciri ini baru Tuhan redha. Yang dah ada ciri itu pada mereka, bukannya yang akan ada. Ya? Kadang kita kata sebelum Tuhan menciptakan Adam, Tuhan sudah pun melihat Adam. Macam mana Tuhan melihat Adam? Melihat ada kata melihat. Macam kita lihat benda yang ada. Tak betul lah. Adam belum ada. Melihat itu hanya rasional, dianggap sebagai sifat yang sempurna ialah ketika ada benda untuk dilihat. Ada ha, baik. Dan kamu sendiri mengakui bahawa Allah berkuasa sejak azali. Dan Allah berkuasa mencipta setiap makhluk. Betul tak? Sejak azali. Tetapi makhluk tidak wujud sejak azali. Makhluk hanya wujud selepas Tuhan. Bahkan bagi Asy'ariyah, alam ini seluruhnya wujud selepas Tuhan. Dan memang wujud setiap individu makhluk wujudnya selepas wujud Tuhan. Tidak ada yang wujud serentak dengan Tuhan. Kalau kamu kata, kalau dah Tuhan bersifat dengan sesuatu, dia mesti bersifat dengan benda itu sekarang, segera. Tak boleh nanti. Karena kalau nanti baru nak bersifat, dia akan sekarang ni dia bersifat dengan lawan. So kita nak kata, jadi adakah sebelum Tuhan mencipta Adam, Tuhan tidak mampu mencipta Adam? Maknanya tentulah tidak. Kemampuan, kudrah Tuhan ada daripada azali. Tapi mencipta itu hanya berlaku kemudian pada masa yang tetapkan Tuhan. Dengan hikmah yang Tuhan ketahui. Kenapa pada masa itu baru dicipta? Ha, baik. Adapun mukaddimah yang kedua daripada lawan kita, dia kata ma la yakhlu min al-ittisah bil hawadith wa hadith. Apa yang tidak sunyi daripada bersifat dengan benda yang baharu, maka ia baharu. Ini pun kita dah sebut sama juga bahawa kalaulah hawadith itu adalah hawadith yang berterusan, tidak putus-putus, itu tidak melazimkan dia baharu.
Dan hujah kamu ini tidak, orang kata apa, tidak mengisbatkan dan terlalu lemah. Bahkan kamu dengan itu menafikan kudrah Tuhan. Kelaziman daripada hujah ini, kalau kamu kata kejadian baharu alam ini mestilah ada mula. Maknanya Tuhan sebelum itu dia mu'attal, dia kosong, tidak ada perbuatan. Dan ini adalah satu menisbahkan kebaharuan yang lebih dahsyat pada Tuhan. Baharu dari segi jenis. Kamu tak mau isbat macam kami isbat, baharu dari segi afrad. Tapi akhirnya takrir kamu akan melazimkan kamu mengisbatkan bagi Allah kebaharuan dari sudut jenis. Kamu balik jadi macam Karamiyah. Kan? Dan kalau kamu kata kejadian baharu alam ini jadi tiba-tiba, suddenly, tanpa ada sebab yang menuntut yang jadi. Maksudnya sekarang kamu menisbahkan kepada Tuhan al-abas, perbuatan secara sia-sia tanpa sebab. Karena setiap kejadian yang baharu mestilah ada sebab mengapa ia baru wujud pada waktu itu. Maka itu melazimkan sebelumnya ada sudah kejadian lain yang berlaku, dan kejadian yang berlaku ada kejadian yang berlaku, dan berterusan sehingga tidak ada kesudahan, infinity to the past, infinite regress to the past. Sebagaimana kamu boleh terima di sana ada infinite progress to the future, kenapa kamu nak nafikan di sana ada infinite regress of events to the past? Ya. Nah, ini masalah, kita panggil masalah tasalsul al-hawadith. Dan tasalsul al-hawadith kita dah bincang hari itu, kita dah bincang dah hari itu ni masa kita ambil dalil hudus. Dan sebenarnya yang sahih kita kata kebaharuan setiap makhluk pada diri dia sendiri, itulah yang menjadi bukti bahawa dia makhluk. Tidak melazimkan bahawa semua kejadian alam ni mesti ada satu titik mula. Barulah kita nak buktikan alam ni makhluk. Tidak betul. Ya? Baik. Kemudian mereka ada bantahan yang kedua. Tapi tak apalah, anaknya kita tak payah ambil lah. Ini terlalu mendalam. Mungkin tidak sesuai dengan sebahagian audiens yang follow kita punya kelas ini. Ini mungkin kita akan bawa kepada nanti. Dalam modul kita, kita akan bincang. InsyaAllah ta'ala. Tentang perkara ini. Dan di antara tonggak utama mereka menolak dalil hudus dan menolak sifat fi'liyah ikhtiariyah ini ialah kerana mereka jadikan hudus sebagai penghujahan untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Dan itu kita dah jawab pada kita masa kita ambil manhaj ahli kalam. Ya. Kita dah pun bahaskan kita dah bahaskan tentang perkara ini masa kita bincangkan dalil hudus itu sendiri. So kalau dah terbukti dalil hudus itu adalah batil, tidak betul,
Maka tidak ada lagi hujah untuk mereka menolak apa yang telah sabit dalam Quran dan Sunnah. Karena jelas sifat fi'liyah, ikhtiyariyah Tuhan ini dah sabit dalam Quran dan Sunnah. Dengan hadis yang mutawatir, dengan ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak sekali. Ya. Jadi apa lagi yang mereka nak canggih lah. Semata-mata tonggak utama mereka menolak daripada sifat ini adalah kerana nak menjaga dalil hudus mereka. Tapi dalil hudus itu adalah dalil yang batil. Baik, kita pergi kepada prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima ialah bahawa perkongsian pada makna kulli, makna universal, tidak memastikan persamaan pada specialty, khususiyah yang ada, yang wujud, yang hakiki. Kaedah ini kita sebut ma min mawjudaini illa wa bainahuma qadrun musyarik atau qadrun mushtarak wa qadrun mumayyiz. Setiap benda yang, dua benda yang wujud, di antara dua benda yang wujud, tidak mesti ada di antara keduanya kadar persamaan, qadrun musyarik atau qadrun mushtarak, dan ada kadar pembeza yang membezakan di antara dua entiti yang wujud. Dua benda yang wujud. Sekarang ni saya dengan tuan-tuan dan perempuan. Kita semua yang menyaksikan adalah wujud. So di antara kita ada kadar persamaan. Apa dia? Di antara contohnya ialah kita semua wujud. Kita semua manusia. Kita semua orang Malaysia, contoh. Bagi yang menentu dalam Malaysia lah. Ya. Ya. Sebagai misal. Tetapi setiap daripada kita adalah berbeza. Saya adalah saya. Tuan-tuan dan perempuan adalah tuan-tuan dan perempuan. Masing-masing ada identiti yang khusus. Ada huwiyah. Ya. Ada huwiyah yang mengkhususkan, yang diferentiatekan. Saya tidak berkongsi wujud saya dengan wujud tuan-tuan dan perempuan. Kita sama-sama melihat, mendengar dan bercakap. Tetapi penglihatan saya adalah saya punya. Saya tidak perlu kongsi penglihatan tuan-tuan dan perempuan untuk melihat. Dan tuan-tuan dan perempuan tidak perlu kongsi penglihatan saya untuk melihat. Demikian juga pendengaran. Demikian juga segala sifat yang ada pada kita. Jadi kita kata, perkongsian pada perkara yang disebut sebagai kulli. Ya. Perkongsian yang disebut sebagai perkara kulli. Ini adalah perkongsian yang bersifat zihni, tasawuri sahaja. Perkongsian yang hanya ada dalam minda. Ya, tidak ada dalam realiti. Yang realiti hanya ada kadar farik. Yang realiti hanya ada pada kadar pembeza. Jadi di sini kita kena faham isu kadar musytarak dan masalah universal. The problem of ontological status of universals. Masalah kulli. Apa dia al-kulli? Al-kulli ialah ma la yamna'u tasawwuruhu min wuqu'i syirkati fihi. Perkara yang tidak menghalang apabila kita tergambar akannya pada minda daripada adanya perkongsian padanya. Mungkin saya boleh kongsi di sini
slide. Ya. Dengan tuan-tuan dan perempuan, ini adalah slide pembentangan dalam seminar yang baru-baru ini, seminar Siwat, seminar antarabangsa tentang ilmu wahyu dan turas, yang saya sampaikan kepada kerja saya, anjuran Fakulti Pusat Kajian Quran dan Sunnah yang dipengerusikan jawatan kuasanya di bawah Dr. Fadlan oleh di UKM. Peta kerja ni masih dalam proses, mudah-mudahan akan diterbitkan. Dah ada persetujuan daripada pihak ini, tapi sebelum kita dapat terbit tu, kita kongsi dulu apa nama uh, slide-nya itu. Okey. Jadi kita kata kulliyat universal adalah ungkapan okey, tak apa. Perkataan-perkataan yang kita kata berkongsi, yang tidak menghalang bila disebut, ianya uh, menggambarkan banyak benda. Contoh bila kita sebut manusia. Manusia merujuk kepada satu jenis makhluk yang tertentu. Yang mana makhluk ini ada banyak individu-individunya. Ya. Ini dia panggil the categorization. Ya. Pengkategorian benda. So kita ada jenis, kita ada naw', kita ada fasal, ya. Kita ada khas, arad, am, dan di bawahnya ada individu. Dalam ilmu mantik lah. Okey. Jadi bila kita sebut manusia, dia adalah kalimah yang tidak menghalang daripada akal kita memahami, ianya merujuk kepada satu kumpulan makhluk, benda yang ada banyak. Yang mana kalimah manusia ni boleh merujuk kepada saya, kepada tuan-tuan, kepada semua-semua manusia dalam yang ada ini. Dia tidak merujuk kepada satu individu yang spesifik. Ya. Jadi dari sudut perbincangannya dalam ilmu mantik disebut kulli mantiqi. Dan dari segi penerimaan kulli tadi, apabila kalimah kulli disebut kepada Zaid, Zaid ialah manusia, Ustaz Asri ialah manusia. Ya. Ustaz Yunus adalah manusia, Ustaz Fasah adalah manusia. Anda adalah manusia. Kawan saya adalah manusia. So, manusia ini bila dinisbahkan kepada individu tertentu yang wujud di alam realiti sebagai manusia, dia rujuk kepada dia. Ini dipanggil kulli tabi'i. Memang takkan faham, melainkan kena mengaji mantik. Dan gabungan daripada kedua-dua itu, kita faham makna manusia dalam otak kita, dan kita faham manusia itu ialah di antaranya Zaid, di antaranya Ustaz Asli, di antaranya yang tergambar dalam minda dipanggil kulli al-aqli.
masalah kuliah ini menjadi perbahasan yang besar dalam kalangan ahli kalam dan ahli falsafah. Kan kita dah bincang sebelum ni, masalah kuli ni dah bincang. Hari itu masa kita bincang tentang dalil tarkib. Ya, kita bincang tentang dalil tarkib yang dipakai oleh falasifah dan dipakai juga oleh Mu'tazilah dalam masalah ta'adudul qudama. Kan? Jadi ahli falsafah kata, bila kita kata Tuhan dengan makhluk, maka ini akan menyebabkan di sana ada perkongsian. Kalau kita kata Tuhan melihat. Okay. Melihat ini adalah kulli. Perkataan melihat. Maknanya adalah kulli. Dia boleh merujuk kepada melihat yang ada pada haiwan, pada manusia, pada jin, pada malaikat. Ya. Jadi bukankah sekarang kalimah melihat ini yang maknanya adalah mencapai image benda yang wujud, ya, adalah satu makna yang bila kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala, Allah melihat, saya melihat, dia melihat, bukankah maknanya satu, maknanya sama? Dari sudut maknanya mencapai image benda yang wujud. Ya? So ini adalah dia panggil qadar mushtarak, qadar kulli. Tetapi di antara melihat Tuhan, melihat saya, melihat dia, melihat orang itu, orang ini, ada qadrun mumayyiz, qadar pemisah, qadar farid. Dari segi kaifiat, melihat Tuhan ialah qadim, ialah azali, ialah abadi. Tidak diciptakan zatiyah daripada zat Tuhan sendiri. Memang esensi zat dia, dia boleh melihat. Bukan kerana diciptakan oleh benda lain pada dia, tidak. Tidak akan musnah, tidak akan rosak, tidak ada cacat, tidak ada aib. Penglihatan yang sempurna mencapai segala benda yang boleh dilihat. Nabi kata, hijabuhu an-nur. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi kullaman taha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau Tuhan singkap hijab Tuhan yang daripada cahaya, cahaya wajah Tuhan akan membakar segala apa yang dicapai oleh pandangan mata, pandangan Tuhan itu daripada makhluk-makhluknya. Semua benda Tuhan boleh melihat. Ya? Tuhan nampak semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam legam dalam malam yang gelap gelita. Subhanallah. Adapun penglihatan makhluk, penglihatan yang baharu diciptakan, terbatas, terdedah kepada aib, akan musnah. So ini adalah qadar farik. Okey. So tidak ada isu di antara ahli kalam, ahli falsafah. Okey, mereka setujulah kita ada qadar mumayyiz dengan qadar farik. Tetapi masalahnya apabila ahli falsafah mengatakan qadar mushtarak, ya, qadar mushtarak ini ada. Ada. So di sana ada namanya penglihatan yang mutlak. So kalau kita kata Tuhan melihat, maka hakikatnya Tuhan berfungsi penglihatan yang mutlak ini dengan segala benda yang melihat. And this is the crucial part. The most difficult part in theological discussion regarding the divine attributes.
Ya. Kerana menurut ahli falsafah sekarang dia ada 3 ajaran. Kita ada ajaran realism, ada ajaran Platonisme, ada aliran Pythagorean, ada aliran Aristotelian. 3 ajaran sebenarnya, kalau saya sebut ni 2. Normalisme dan konseptualisme. Ya, realisme mengiktiraf kewujudan al-kulli secara relatif di luar minda. Ini yang kita belajar dulu. Kita belajar tentang forms, tentang idea Plato yang kita sebut baru ni dalam kelas juga. Ya, yang kita dah bahas dulu. So inilah dia. So apa yang kita bincang tahun 2016 dulu. Ya, 2015, 2016 ataupun 2017 dulu. Inilah dia. Ya, inilah dia. Ya. Jadi Plato dengan Aristotle setuju bahawa kulli ini ada wujud yang ghair mahsus, yang tidak mungkin dicapai oleh panca indera sama sekali. Yang tidak mungkin dicapai oleh panca indera sama sekali. Tetapi kemudiannya berbeza. Plato kata forms dia ataupun ideas dia ni wujud dalam realm yang tersendiri, yang terpisah daripada objek. Manakala Aristotle kata ia wujud pada objek yang dicapai oleh panca indera. So bila kita kata perkataan insan, kemanusiaan, manusia, kemanusiaan itu, humanness itu. The humanness, kemanusiaan. Di sisi Aristotle, ia wujud di mana? Pada akal yang pertama, dalam diri Tuhan. Dan ini adalah dipancarkan. Dan kita semua berkongsi. Ya? Jadi kalau kata wujud, jadi semuanya berkongsi wujud yang satu. Dan wujud itu ialah, dari di sinilah akan datangnya masalah wahdatul wujud. Seperti yang telah kita sebutkan juga masa kita bentang cerita pasal wahdatul wujud baru ni. Awal bulan yang itu, bulan lalu, dah sebulan lepas. Cukup sebulan lah. 1 hari bulan 10 itu ni. Kita bincang wahdatul wujud. Kita dah bahaskan. Of course, semua kelas kita related. Ya? Apa kelas yang kita buat pun dia akan datang. Di sana akan ada titik temunya. Mungkin kita dah perincikan di sana, jadi kita tak perincikan lagi di kelas ini. Ya? Macam kalau anda semua baca kitab Syekhul Islam bin Taimiyah, sama lah. Kan dia tengah-tengah tetapi benda ni kami dah perincikan pada tempat yang lain, pada kitab yang lain. Ya? Jadi itu kita kena faham. Kalau kita nak ulang perinciannya setiap kelas, itu mustahil. Ya? Bagi Aristotle, kemanusiaan itu ada pada setiap manusia. Setiap manusia ni berkongsi pada satu kemanusiaan yang sama yang ada pada diri setiap manusia. So dia berkongsi, sharing. Ya? Jadi sebab itulah kalau ikut pahaman realisme ini, kena nafikan sifat. Pasal apa kena nafikan sifat? Kerana as long as you isbat sifat, maka di sana ada tamasul, dia ada persamaan Tuhan dengan makhluk. Kerana dia berkongsi pada satu benda yang sama. Kalau kamu kata makhluk melihat, Tuhan melihat, maka dengan sebut semata-mata itu sahaja sudah dikira tashbih.
Inilah masalah yang meruntun pemikiran ahli kalam dan ahli falsafah. Jadi setiap kali mereka dah isbat sifat, benda ni akan kacau jiwa mereka. Jadi mereka akan tak senang nak isbat sifat. Mereka rasa ada tashbih. Mana tashbih tu? Ya? Mana tashbih tersebut? Daripada pahaman mereka inilah. Pahaman realisme ini. Kerana dia menyangka di sana ada kulli, universals, yang memang ada wujud hakiki yang tidak dapat dicapai oleh akal, yang benda-benda yang wujud mahsus ini berkongsi dalam al-wujud al-la mahsus, dalam intelligible being. Dia ada intelligible being dengan sensible being. So apa yang sensible, hakikatnya dia berkongsi dalam intelligible. Okay. So itu isu yang telah pun kita sebut juga dulu ni masa kita bahas dari terkib. So Ahli Sunnah wal Jamaah kata tidak. Ya. Sebenarnya kulliyat tidak ada kewujudan hakiki. Dia hanyalah wujud zihni, wujud minda. Dia hanyalah satu konsep yang difahami oleh akal. Maka bila kita sebut Tuhan melihat, saya melihat, anda melihat, dia melihat, kamu melihat, haiwan melihat, ya. Melihat ini hanyalah difahami sebagai satu makna umum. Tetapi penglihatan Tuhan adalah khusus pada dirinya. Penglihatan saya khusus pada saya. Penglihatan dia khusus pada dia. Penglihatan anda khusus pada anda. Penglihatan hayawan khusus pada hayawan-hayawan itu semua. Tidak ada siapa pun daripada semua ini yang berkongsi penglihatan yang satu. Tidak ada. Sebagaimana tidak ada satu pun semua ini berkongsi pada wujud yang satu. Setiap benda yang wujud mempunyai wujud yang spesifik, yang khusus bagi dirinya, tidak berkongsi dengan benda wujud yang lain. Dan kadar yang wujud betul-betul dalam alam ini, yang wujud di luar daripada minda ekstra mind, concrete existence, ya, adalah wujud yang disifat ekstra mental itu, yang betul-betul ada, hanyalah al-qadrul mumayyiz, kadar yang membeza. Tidak ada wujud ekstramental bagi kadar musytarak. Ya, so itu perbahasan kadar musytarak yang sebenar. Bahawa nak bagi tahu kadar musytarak itu wujudnya adalah kulli zihni, la haqiqatan lahu fil khariji. Ya, ini kaedah. Dan dengan itu tidak ada lagi syubhah bahawa mengisbatkan sifat akan membawa kepada tashbih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita akan sambung perbahasan kita pada kelas yang akan datang. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.